warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadilat Ramadan, bab pertama, kelebihan Ramadan. Sambungan. Para sahabat radhiyallahu telah meninggalkan umat ini setelah menunjukkan contoh amali bagi setiap amalan agama secara jelas. Sehingga sekarang ini, jalan untuk melakukan setiap amalan agama terbuka luas. Untuk mengikuti mereka dalam yang berkaitan dengan simpati dan ihsan ini, yakni sifat sanggup menanggung susah payah semata-mata untuk kepentingan orang lain, pun memerlukan ketabahan hati. Terdapat ratusan malahan ribuan kisah mereka yang bila kita mendengarnya, kita tidak dapat berkata apa-apa selain terpegun kehenanan. Sebagai contoh, saya tulis di sini sebuah kisah. Saidina Abu Jam radhiyallahu berkata, semasa peperangan Yarmouk, saya pergi untuk mencari saudara sepupu saya. Saya telah membawa bersama sebekat air kerana memikirkan kalau beliau masih hidup, bolehlah saya memberikan air dan saya akan membasuh tangan dan mulutnya. Secara kebetulan, saya telah menemuinya dalam keadaan terlantar. Saya telah bertanya jika beliau memerlukan air dan beliau memintanya dengan menunjukkan isyarat. Dalam pada itu, seorang sahabat yang tercedera di sebelahnya telah mengerah kesakitan. Sepupu saya itu telah mengisyaratkan supaya saya pergi kepadanya sebelum dia sendiri sempat minum. Saya telah pergi ke sahabat saya yang kedua itu dan bertanya kepada beliau. Beliau juga dalam kedagaan dan minta air. Dalam pada masa itu pula, seorang yang berada di sebelahnya turut mengerang kesakitan. Sahabat yang kedua itu pun telah mengisyaratkan supaya saya pergi kepada sahabat yang ketiga sebelum beliau sendiri sempat minum air. Tak kala saya tiba di sisi sahabat ketiga, dia telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saya kembali kepada sahabat yang kedua, beliau juga telah meninggal dunia. Lalu saya kembali kepada saudara sepupu saya dan mendapati beliau juga telah meninggal dunia. Inilah sifat ihsan salafun salihin kita, yang sanggup mengorbankan nyawa walaupun diri sendiri dalam keadaan kedagaan. Tidak rela minum sebelum saudara beliau sendiri tidak mengenalinya dapat minum. Semoga Allah Ta'ala redha kepada mereka dan meredakan mereka dan mengenakan kepada kita taufik untuk mengikuti mereka. Dalam kitab Bayan terdapat satu hadis yang dipetik daripada kitab Jami'us Sahih oleh Imam Syuti rahmatullahi dan Al-Maqsid oleh Imam Syakawi rahmatullahi. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Saidina Abdullah bin Umar radhiyallahu bahawa Nabi SAW telah bersabda, sentiasa terdapat dalam kalangan umatku 500 orang yang terpilih dan 40 abad. Apabila ada siapa yang meninggal dunia daripada kalangan mereka, maka terus ada orang lain yang menggantikan tempatnya. Para sahabat radhiyallahu bertanya, apakah amalan-amalan mereka yang khusus? Rasulullah SAW menjawab, mereka memaafkan orang-orang zalim, berbuat baik walaupun kepada orang yang melakukan kejahatan, dan mereka bersimpati serta berbuat baik terhadap orang ramai dengan rezeki yang telah dikurniakan oleh Allah SWT kepada mereka. Telah diriwayatkan dalam satu hadis yang lain bahawa Nabi SAW telah bersabda, sesiapa yang memberi makan kepada orang lapar, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, dan memberi tempat bermalang kepada musafir, maka Allah Ta'ala melindunginya daripada huru-hara pada hari kiamat. Hazrat Yahya Maki rahmatullahi menghadiahkan kepada Hazrat Sufyan Sauri rahmatullahi sebanyak 1000 dirham setiap bulan. Maka Hazrat Sufyan rahmatullahi selalu berdoa dalam sujudnya, ya Allah, Yahya telah menyempurnakan segala keperluan duniaku, maka engkau selesaikanlah segala keperluan akhiratnya. Apabila Yahya rahmatullahi meninggal dunia, maka ada orang telah melihatnya dalam mimpi dan bertanya kepadanya, apakah yang telah berlaku kepadamu? Beliau menjawab, melalui doa-doa Sufyan, aku telah diampunkan. Selepas itu Rasulullah SAW telah memberitahuku kelebihan memberi orang makan untuk berbuka puasa. Dalam satu riwayat lain terdapat hadis, sesiapa yang memberi makan untuk berbuka puasa Ramadan daripada sumber rezeki halal,
maka malaikat akan menghantar kepadanya rahmat pada malam-malam Ramadan. Pada malam Lailatul Qadar, Jibril AS datang bersalam dengannya. Tanda orang disalami oleh Sayyidina Jibril AS adalah hatinya menjadi sayu dan air matanya mengalir. Hamad bin Salamah rahmatullahi adalah muhadis yang masyhur. Beliau selalu mengambil berat untuk beri makan kepada 50 orang untuk berbuka puasa setiap hari. Setelah memberitahu kelebihan memberi makan untuk buka puasa, Nabi SAW telah bersabda, bahagian pertama daripada bulan ini adalah rahmat, yakni nikmat-nikmat Allah akan mencurah-curah, dan rahmat ini adalah umum kepada semua orang Islam. Selepas itu, siapa yang bersyukur atas nikmat-nikmat itu, maka untuknya rahmat akan ditambah. Demi sungguhnya, jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmat kepadamu. Bermula daripada bahagian pertengahan bulan Ramadan, pengampunan akan diberikan. Ini adalah kerana sebahagian puasa telah berlalu, maka balasan dan perhargaannya dimulakan dengan pengampunan, dan bahagian terakhir adalah kelepasan sepenuhnya daripada api neraka. Selepas itu, banyak lagi riwayat mengatakan berita-berita gembira kelepasan daripada neraka pada bahagian akhir bulan Ramadan. Ramadan telah dibagi kepada 3 bahagian sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini. Pada pendapat saya, perbezaan antara bahagian rahmat, keampunan dan kelepasan daripada api neraka adalah kerana manusia juga terbagi pada 3 golongan. Pertama, manusia yang tidak mempunyai apa-apa beban dosa. Bagi mereka, sejak awal Ramadan lagi, hujan rahmat dan nikmat mencurah-curah. Keduanya ialah pendosa-pendosa kecil. Bagi mereka, setelah berpuasa untuk berapa lama, sebagai berkat dan balasan terhadap puasa, maka dosa-dosa mereka diampunkan dan dimaafkan. Ketiga ialah, mereka mempunyai banyak dosa. Untuk mereka, setelah sebahagian besar puasa berlalu, barulah mereka dilepaskan daripada api neraka. Jadi, bagi mereka mendapat rahmat sejak awal lagi, maka dosa-dosa mereka telah memang diampunkan. Tidak perlu ditanya lagi betapa hujan rahmat mencurah-curah kepada mereka. Dan Allah Ta'ala telah mengetahui dan ilmunya lebih sempurna. Selepas itu, baginda Rasulullah telah menarik perhatian kita kepada satu perkara lagi, iaitu supaya majikan-majikan meringankan tugas pekerja-pekerja mereka dalam bulan ini, kerana pekerja-pekerja itu juga sedang berpuasa. Jika kerja sememangnya banyak, maka apa kesalahannya untuk menambahkan lagi 1-2 pekerja sementara untuk bulan Ramadan. Ini adalah kerana pekerja-pekerja itu sedang berpuasa. Sekiranya mereka tidak puasa, maka Ramadan atau bukan Ramadan adalah sama saja. Apa gunanya kita memperkatakan tentang kesalahan dan keadaan pekerja yang tidak mengenal malu ini, sedangkan terdapat majikan sendiri tidak berpuasa, tanpa segan silum mengupah pula pekerja berpuasa. Apabila pekerjaan terlewat dalam menunaikan arahannya kerana sedang puasa atau menunaikan salat, dia akan meradang sungguh. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ashura ayat 22 yang makhumnya, dan ingatlah, orang-orang yang melakukan sebarang kezaliman akan mengetahui kelak ke tempat mana mereka akan kembali. Maksudnya ialah neraka. InsyaAllah tuan-tuan, apa yang kita dengar dapat diamalkan dan sampaikan. Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.